Pernahkah anda melihat bagaimana rupa seorang kanak-kanak yang telah diradikalisasi? Sebab wartawan NBC ini pergi untuk menemu ramah beberapa daripada mereka dengan sangkaan dia akan mendapat kisah sedih. Dan inilah yang dia temui. Hanya satu amaran. Ia agak menyayat hati untuk ditonton. Selamat datang ke Pushback. Saya Mira K, pengacara bersama anda. Pastikan anda tekan butang langgan, tonton video ini dan nantikan satu pengumuman yang sangat-sangat menarik yang akan datang tidak lama lagi. Salah seorang daripada mereka datang, pandang saya dan buat begini. Kita semua tahu apa maksudnya. Isyarat itu yang mereka asyik tunjukkan. Ini adalah simbol lama ISIS. Satu, bermaksud satu Tuhan, satu agama, satu kepercayaan, satu pemimpin, simbol perpaduan dan kuasa. Budak-budak ini semua berkelakuan sangat mengancam. Mereka semua berkata, suatu hari nanti aku harap dapat membunuh kau. Suatu hari nanti aku mahu kelar leher kau. Mereka semua membuat isyarat yang sangat-sangat mengancam. Inilah budaya tempat mereka dibesarkan. Kepada mana-mana orang asing, mereka kata, kami harap kau akan mati. Kami akan sembelih kau satu demi satu. Jenis ISIS yang paling teruk. Mentaliti dan retorik. Ialah budaya di sini. Sekarang kita perlu tanya diri sendiri, adakah kita menyalahkan kanak-kanak ini yang telah didoktrinkan dengan tingkah laku psikotik seperti ini? Malangnya, video-video dari interaksi ini menjadi semakin teruk. Dan ada lagi kerana indoktrinasi terhadap kanak-kanak adalah salah satu jenayah paling teruk terhadap kemanusiaan pada pendapat saya yang orang ramai tidak bercakap tentangnya. Tetapi yang lebih penting, mereka juga tidak bercakap mengenainya. Mereka juga tidak menangani akibat daripada hakikat bahawa jika anda mengajar seorang kanak-kanak sesuatu perkara sejak kecil, anda akan menghadapi kesukaran yang sangat besar untuk membetulkannya semula. Jadi, jika anda mempunyai kanak-kanak yang bertindak sedemikian, keseluruhan konsep deradikalisasi berkaitan keganasan nampaknya agak sukar untuk dipercayai. Mari kita teruskan menonton apa yang berlaku kepada wartawan ini. Mereka mula membaling batu seperti yang dijangka. Jadi kami akan berpindah ke bahagian lain kem ini. Baik, kami akan berpindah ke kawasan lain. Baik. Integrasi semula telah menjadi satu masalah sebenar. Siap. Santa Claus. Tak sangka integrasi semula kanak-kanak yang telah didoktrin untuk mempercayai bahawa anda adalah perkara paling teruk di seluruh dunia akan menjadi sedikit bermasalah, ya? Tak sangka, saya memang tak boleh percaya. Anda tahu, bila anda menonton video ini, anda perlu mula berfikir sendiri. Bukan sahaja tentang insiden ini, tetapi tentang semua kanak-kanak yang sedang diradikalkan. Kerana malangnya, seperti yang anda akan lihat dalam video seterusnya, ini adalah fenomena yang sangat-sangat meluas yang langsung tidak dibincangkan. Tetapi sebelum itu, sedikit pesanan daripada penaja kami. Jika anda menggunakan Medicare, anda mungkin memilih pelan secara rawak yang mungkin bukan pilihan terbaik untuk anda. Dan sebab itulah saya ingin memberitahu anda tentang chapter kerana chapter berbeza. Mereka adalah bebas dan satu-satunya penasihat Medicare yang membandingkan setiap pelan yang tersedia di seluruh negara, doktor, keperluan, keutamaan dan mereka akan mencari yang paling sesuai untuk anda. Penasihat mereka bergaji tetap, jadi mereka tidak memaksa anda memilih plan tertentu. Dan jika anda sudah berada di plan yang betul, mereka akan beritahu anda. Jika tidak, mereka akan bantu anda untuk tukar. Tahun lepas, warga emas yang menukar pelan melalui chapter berjaya menjimatkan purata lebih $1,100. Jadi, panggilan ini adalah percuma. Hanya mengambil masa kira-kira 20 minit dan boleh menjimatkan banyak wang serta mengurangkan tekanan untuk anda, ibu bapa, datuk nenek atau orang tersayang anda. Jadi, hubungi chapter di 610-680-3337. Itu 610-680-337 untuk mendapatkan pelan yang betul sekarang. Saya memang tak boleh terima indoktrinasi kanak-kanak. Saya betul-betul tak boleh terima. Ia buat saya sangat marah dan geram bila tahu ada kanak-kanak kecil di luar sana yang tinggal di kem, diajar untuk keluar dan mengorbankan nyawa mereka untuk membunuh manusia lain. Tapi tahu tak, apa yang saya lagi tak boleh terima ialah hakikat bahawa ada mentaliti media barat yang begini. Mari kita tengok orang-orang ni. Mari kita buat liputan. Mereka akan mesra dengan kita. Apa yang paling mengganggu saya tentang video itu, atau bukan paling, salah satu perkara yang betul-betul buat saya marah ialah wartawan NBC itu nampak terkejut.
Apa yang awak fikir? Awak masuk sebagai orang media kulit putih dari barat ke sebuah kamp yang telah mendoktrinkan kanak-kanak untuk membunuh orang seperti awak dan mereka akan sambut awak dengan tangan terbuka. Adakah awak terkejut dengan semua ini? Tiada apa-apa yang mengejutkan, tapi sejujurnya ia sangat memualkan dan menyedihkan. Awak berasal dari mana? Adakah awak orang Syria atau Iraq? Lihat betapa mendalamnya indoktrinasi itu. Watch how deep the indoctrination is. Mereka bertanya, awak berasal dari mana? Dan dia menjawab, kami bukan orang Syria atau Irak, kami dari negara Islam. Sekarang, kenapa ini penting? Sebab kita telah diberitahu bahawa ISIS benar-benar bermasalah. Dan kita sering dengar tentang ISIS dan ISIS dan ISIS dan ISIS. Tetapi, apa yang anda tidak sedar ialah kebanyakan entiti pengganas seperti Hamas atau Hizbullah atau ISIS semuanya adalah sebahagian daripada gerakan yang sama untuk Republik Islam. Hakikatnya, semuanya sama sahaja. Jadi, apabila kita bercakap tentang indoktrinasi kanak-kanak, anda bercakap mengenainya di seluruh spektrum. Apabila anda bercakap tentang kanak-kanak di Gaza yang sangat tidak bersalah, anda sedang bercakap tentang tahap indoktrinasi seperti ini. Apabila anda bercakap tentang askar kanak-kanak, inilah tahap indoktrinasi yang mereka semua lalui. Diberitahu bahawa mereka secara literal hanyalah syahid untuk negara Islam. Adakah anda fikir negara Islam akan kembali? Ya, kami akan kembali. Dan siapa yang akan kembali? Kami akan kembali. Semua orang Israel membunuh orang yang tidak solat. InsyaAllah mereka akan kembali. Mereka akan keluar dan berkata bahawa mereka mahu keluar. Tapi saya tidak memakai hijab. Hukum Allah memang begitu. Tapi adakah awak boleh terima kalau seseorang membunuh saya? Ya, adakah awak mahu membunuh saya? Saya seorang manusia dan awak juga seorang manusia. Macam mana tu? Saya tidak percaya kepada Islam. Saya tidak percaya kepada Islam. Saya tidak percaya. Jadi budak-budak ini memang betul-betul di sini berkata, ya maaf, awak tidak mengikut ajaran Islam, jadi awak patut dibunuh. Sekarang, kebanyakan manusia biasa, jika mereka berada dalam situasi ini, terutamanya kanak-kanak yang berinteraksi dengan seorang dewasa yang berkata, bagaimana dengan saya? Mereka akan dapat memberi respon dan berkata, ya, saya pun tak pasti. Mereka telah didoktrin dengan begitu lengkap, begitu total, tanpa rasa bersalah, sehingga mereka berkata, ya, awak patut mati. Awak buat perkara yang salah. Maaf. Ini adalah kebenaran dan itu bukan. Oleh itu, tiada rundingan di sini. Itulah tahap mereka sekarang. Itulah yang dipercayai oleh anak-anak ini. Ia memang tidak penting. Jika anda bukan seseorang yang berjuang untuk negara Islam berlandaskan undang-undang, maka anda adalah masalah bagi kami dan kami akan keluar dan melakukan sesuatu mengenainya. Ia sangat mengejutkan. Bila kamu keluar dari kamp ini, apa yang akan kamu lakukan? InsyaAllah anak-anak Islam ini, saya tak tahu tentang negara Islam. Jadi anak-anak Islam, bagaimana kamu akan bergaul dengan orang lain? Apa yang akan kamu lakukan? Kamu membunuh. Tinggal sampai kiamat. Tinggal sampai kiamat. Apa yang kamu akan lakukan di luar sana? Kami akan keluar dan membunuh. Cuba beritahu saya itu bukan sesuatu yang menyayat hati. Dan kamu menonton video budak-budak lelaki muda ini yang berkata, ya, sudah tentu kami akan bunuh kamu. Kepala kamu tidak bertudung. Ia memang menyedihkan. Apa maksud kamu? Kami adalah askar. Ini tugas kami. Kami perlu pastikan perkara ini berlaku. Dan pada usia ini, kami telah diberitahu bahawa membunuh itu tidak mengapa. Saya rasa memang tiada kanak-kanak di barat kalau kamu tanya dia sama ada rancangan kerjayanya untuk menjadi pembunuh itu sesuatu yang baik, akan menjawab ya dengan penuh keyakinan. Tetapi kanak-kanak ini langsung tidak malu tentang perkara itu kerana mereka telah diberitahu sejak awal lagi bahawa inilah kebenarannya. Dan itulah sebabnya apabila ada seorang wartawan NBC datang yang dalam kebanyakan budaya tentu diraikan, ya Allah, ada personality media, ada kru kamera, ini sangat mengujakan. Itulah yang akan menjadi reaksi. Di sini mereka baling batu, betul-betul baling batu kepadanya kerana mereka telah begitu lama diberitahu bahawa ini, yang di sini, inilah lambang kejahatan. Dan anda mesti lakukan segala-galanya untuk menyingkirkan kejahatan itu. Dan anda adalah askar-askar itu. Anda yang bertanggungjawab. Mereka di depan kamera dan memang langsung tidak peduli. Apa yang mereka mahu hanyalah berjuang untuk negara Islam ini. Indoktrinasi ini merentasi seluruh spektrum. Ia menjangkau Hamas, Gaza, Hizbullah di Lubnan, seluruh Timur Tengah, ISIS dan sebagainya. Ia ada di mana-mana kerana inilah yang mereka latih.
Kanak-kanak kecil yang muda dan psikotik yang secara teori mungkin tidak bersalah, tetapi mereka sudah tidak begitu lagi. Dan sekarang kita perlu berdepan dengan perkara ini sebagai sebuah masyarakat. Kerana kita sudah terbiasa berfikir bahawa kanak-kanak itu selamat, bahawa kanak-kanak itu baik, bahawa kanak-kanak itu tidak bersalah. Apa yang anda lakukan apabila itu adalah bertentangan dengan kebenaran? Kerana kanak-kanak ini bukan tidak bersalah. Mereka telah benar-benar dianiaya oleh satu sistem. Tetapi pada masa yang sama, mereka sedang didoktrinkan setiap hari untuk menjadi mesin pembunuh yang ganas. Apa yang patut dilakukan oleh masyarakat yang menghargai kanak-kanak dalam menghadapi hal itu? Ini adalah soalan yang rumit yang masih belum kita jawab dengan betul. Tetapi kita perlu menanganinya dalam masa terdekat. Kerana seperti yang ditunjukkan dalam video-video itu, ini bukan kanak-kanak yang main-main. Mereka sedang menjalankan satu misi dan mereka telah menjalankannya sejak mereka dilahirkan. Dan mereka langsung tidak berniat untuk berhenti. Dan misi itu adalah untuk memusnahkan kita dan segala yang kita percayai. Jadi, apa yang patut dilakukan dengan hakikat itu? Terima kasih atas perhatian anda terhadap perkara ini.